Baik. InsyaAllah. Okey tak? Ngam InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi zam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam bidang agama, insyaAllah. Yang saya hormati, silakan Tuan Imam kita. Tak lupa juga silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau. Pengurusi surau tak? Pengurusi mana? Imam Sansuri ya? Imam Sansuri tak dapat hadir. Ada hal kan? Dia kata nak hadir tapi dia kata ada hal. Lewat sikit. InsyaAllah. Sebenarnya jawatan kuasa yang hadir lah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, pembahasan kita masih lagi dalam bab kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Jadi malam ini kita pada di muka surat 25. Betul lah? 27. Muka surat 27. Okey. Muka surat 27, pergaulan yang baik. Okey, tanggungjawab suami iaitu kan pensyariatan hak-hak suami isteri dan tanggungjawab kedua-duanya. Pertama, tanggungjawab suami terhadap isteri iaitulah mas kahwin. Wa atun nisa sadaqatihinna nillah. Wa atun nisa sadaqatihinna nillah. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin. Mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Cuma mas kahwin ada dua. Mas kahwin ada dua. Itu saya tak sentuh. Mas kahwin ada dua. Ataupun mahar lah, mahar. Mahar ada dua.
Pertama mahar musamma, yang kedua mahar misil. Yang pertama mahar musamma, yang kedua mahar misil. Apakah perbezaan di antara mahar musamma dengan mahar misil? Mahar musamma ialah dia punya mas kahwin itu disebut waktu akad. Mas kahwin itu disebut waktu akad nikah. Sedangkan mahar misil, dia mas kahwin tidak disebut waktu akad nikah. Just disebut saya nikahkan kau, kemudian dia terima nikah. Dengan terima nikah, qabil tu atau saya terima lah. Dia cakap macam tu je. Kira sah jugalah. Sah, tak ada masalah. Qabil tu. Kalau dalam Arab pun dia sebut qabil tu je. Aku terima. Jadi mahar ada dua, satu mahar misir ataupun mas kahwin misir, yang kedua mahar musamma. Mahar musamma ialah mahar ataupun mas kahwin yang disebut ketika akad nikah. Ketika akad nikah disebut, sama ada sebut secara tunai ataupun disebut secara hutang. Tapi dia sebut, contohnya RM200 tunai, ataupun RM300 tunai, ada sebut. Ataupun senasah Quran tunai, ataupun sebentuk cincin daripada besi tunai. Yang kedua mahar musamma, dia tidak disebut ketika akad nikah, tetapi boleh dituntut selepas akad nikah nanti. Apalagi setelah terjadinya dukhul, telah terjadinya persetubuhan di antara suami isteri. Bila dah terjadi persetubuhan suami isteri, maka wajiblah perempuan tadi menerima mas kahwin dia. Dan mas kahwin itu adalah berdasarkan kepada mas kahwin adik-beradik perempuannya yang telah pun berkahwin, atau kaum-kaum kerabatnya yang telah berkahwin. Kalau adik-beradik dia tu yang sebelum tu, contohnya kakak dah kahwin. Kakak dah kahwin dengan mas kahwin RM500. Jadi adik yang kahwin kemudian, waktu adik kahwin kemudian ni, dia tak sebut mas kahwin waktu akad nikah. Akad nikah tetap sah asalkan ada saksi, ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, mana cukup dia punya rukun lah. Kemudian ada sirah. Sirah ni ijab kabul kan, tanda kahwin, penyerahan dan juga penerimaan. Macam tu. Jadi disebabkan oleh tak disebut waktu akad nikah, maka kemudian berlakulah persetubuhan suami isteri tadi, maka si suami wajiblah memberikan mas kahwin. Dan mas kahwin itu mengikut kepada kadar mas kahwin adik-beradik perempuan dia yang telah pun bernikah sebelum itu. Kalau 1,000 lah. Kalau 2,000 lah mas kahwin dia. Kalau tak ada adik-beradik, boleh tengok pada kaum kerabat yang lain. Mungkin boleh tengok pada mak saudara dia, makcik dia yang telah pun kahwin. Jadi perempuan yang berkahwin kemudian ni mengikut pada mas kahwin tadi lah. Itu dikatakan mahar misir, mas kahwin misir ataupun mas kahwin yang seumpamanya. Misir mana seumpama lah, seumpama dengan adik-beradik perempuan yang telah berkahwin. Kemudian nafkah. So wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian pada ibu itu menurut cara yang sepatutnya, kan? Dan juga hadis walakunna 'alaihikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, maka kamu wajib memberi isteri kamu nafkah dan pakaian dengan sewajarnya mana selayaknya lah, mengikut kepada pendapatan. Seorang suami dia ada hierarki dia punya, mana dahulu yang perlu didahulukan nafkah. Contohnya menentang nafkah ibu dia dengan isteri dia, kan? Menentang nafkah ibu dengan isteri, mana dua-dua memerlukan nafkah. So siapa yang perlu didahulukan antara nafkah isteri dengan nafkah ibu? Yang perlu diisterikan, yang kalau ikut pada hadis, kan, nafkah itu yang pertama didahulukan pada diri sendiri,
Lepas diri isteri jatuh kepada isteri. So isteri jatuh nombor 2. Kemudian jatuh kepada ibu, nafkah pada ibu pula. Kemudian nafkah kepada furuk yang lain lah. Adik-beradik yang lain yang wajib, contohnya masa itu dia wajib nafkah sebabkan mungkin keuzuran kepada adik-beradik dia. Adik-beradik dia tak mampu nak bekerja. Adik-beradik ni orang kata cacat, kan, uzur dan sebagainya, tak mampu nak bekerja, maka wajiblah dia menyara. Itu dengan anak-anak lah macam tu. Anak-anak dia ada turutan-turutan dia lah. Tapi bila menentang nafkah isteri dengan ibu, maka kena dahulukan nafkah isteri berbanding dengan nafkah ibu lah. Walaupun ibu juga memerlukan pada nafkah. Kemungkinan ibu dia sakit, tak sihat, ataupun ibu tak bekerja lagi, dah uzur, tak mampu nak mencari sara hidup. Kena nafkah juga, ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Nafkah zahir dan nafkah batin. Banyak orang meninjau segi nafkah ni hanya daripada sudut batin saja, zahirnya bukan. Sedangkan kedua-duanya adalah wajib, nafkah zahir dan batin. Emosi dia, kan, itu juga termasuk dalam bab nafkah. Kemudian pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kamu dengan isteri-isteri kamu dengan cara pergaulan yang baik, dengan cara pergaulan yang baik. Ni yang kata Al-Quran ni memang biasalah kita dengar ni. Kerana salah satu daripada akhlak baginda Rasulullah SAW itu, Nabi sangat baik dengan isteri-isteri baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi juga pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarga dia. Contoh yang paling mudah ialah kita lihatlah kepada rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga pergaulan Nabi dengan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashiruna bil ma'ruf. Bergaulah kamu dengan cara yang baik. Sebab kalau tak bergaul dengan cara baik nanti, maka dia kalau ikut dalam konteks perkahwinan kita di Malaysia ni, kita ada lapas ta'liq kan. Kita ada lapas ta'liq. Bila tak bergaul dengan ma'ruf ni, kemungkinan besar telah berlakunya pelanggaran pada ta'liq. Contohnya memukul isteri. Memukul isteri, terajang isteri, sepak isteri dan sebagainya. Dia langgar ta'liq tu lah. Kalau ketika kan ada ta'liq, lesah saja suami isteri, dia sebut kena baca lapas ta'liq dia. Dengan ini saya mengaku, kan sebut. Dengan ini saya mengaku kalau seandainya saya meninggalkan isteri saya, nama dia siapa, nombor isteri berapa, selama 4 bulan berturut-turut tanpa nafkah, ataupun saya hilang pada tempat yang tidak ketahui hidup atau matinya saya, ataupun saya telah menyebabkan kecederaan kepada tubuh badan dia, kemudian dia membuat pengaduan kepada mahkamah, dan mahkamah buat sesiatan yang wajar, dan mata-mati ianya benar, maka jatuhlah atasnya satu talak. Itu kan? Itu lapas ta'liq. Dan biasanya pelanggaran benda tak ma'ruf ni biasanya pelanggaran ta'liq. Mana pergaulan yang tidak ma'ruf, mukul isteri, terajang, sepak isteri, kan? Macam tu. Biasanya konteks macam tu lah. Baik, kemudian tanggungjawab isteri kepada suami. Bagaimana pula tanggungjawab isteri terhadap suami? Pertama, taat dalam perkara yang bukan maksiat. Taat dalam perkara yang bukan maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin ataupun pengawal kepada golongan wanita. Lelaki adalah pemimpin dan pengawal kepada golongan wanita. Okey? Kita lihat dalam kitab Arab dia macam mana. Saya bawa dia kitab fiqh Minhaji ni kan saya bawa. Okey. Baik. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Lelaki adalah pemimpin kepada kaum wanita. Surah An-Nisa ayat 34. So apakah makna qawwamah? Qawwamun, apa maksudnya qawwamun?
Qawamun asal daripada perkataan qawamah. Kal qawamah inama hiya al-qiyadah wa haqqut ta'ah. Qawamah maksudnya qiyadah, kepimpinan. Wa haqqut ta'ah, dan hak kepada ketaatan. Hak ketaatan. Jadi lelaki bila kahwin tu dia jadi pemimpin perempuan lah. Ada lelaki tak kahwin, dia tak kahwin ni tak jadi pemimpin lah. Mungkin jadi pemimpin juga, tapi pemimpin dia pejabat lah. Pemimpin pejabat, tempat kerja, kan? Jadi bila berkahwin tu dia jadi pemimpin kepada golongan wanita pula. Tapi ada yang menyalahgunakan kuasa. Ada lelaki yang menyalahgunakan kuasa. Maknanya kalau apa yang cakap oleh suami tu maknanya semua betul. Kalau dia kata A tu A lah, B tu B lah. Jadi isterinya tak boleh nak langsung nak memberikan apa-apa pandangan. Sebab apa? Dia anggap aku lelaki pemimpin kepada kaum lelaki, kepada perempuan. Jadi kau nak tak nak kena ikut cakap aku suami kau. Kalau tak, kan, kau jangan mengaku aku ni suami kau. Mana kekerasan dalam bentuk tu memang tak baiklah, kan, dalam konteks Islam ni. Baik, yang kedua, bahawa alla turkhila baitahu ahadan bighairi iznihi wa ridahi. Yang kedua, bahawa dia tidak memasukkan ke dalam rumahnya, kan, ataupun tidak membenarkan dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaannya mana-mana lelaki. Mana-mana lelaki, kan, yang mana perempuan tadi ataupun isteri tak boleh membawa masuk mana-mana lelaki yang mana suami dia tu tak kenal ataupun memang tak sukalah. Tak suka. Lainlah kalau adik-beradik dia, lainlah. Nak datang ni siapa ni? Adik-beradik nak datang. Adik-beradik belah isteri. Okey, tak apalah. Ni tak tahu siapa yang nak datang. Dia kata kawan lama lah, kan. Kawan lama nak datang. Kawan satu sekolah nak datang. Laki ke perempuan? Laki. Apa tujuan datang? Saja datang, kan? Saja datang. Jadi seorang isteri tak boleh membawa mana-mana lelaki ke dalam rumah suami dia, apalagi kalau si suami tadi memang tak suka kepada lelaki tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, walakum alaihinna ay alla yutikna furusyakum ahadan takrahunahu. Kewajipan isteri terhadap kamu adalah dengan tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci masuk ke dalam rumah kamu. Sesiapa saja dibenci oleh suami, jangan bawa masuk. Tapi kalau seandainya orang tu ada urusan nak hantar tong gas je, yalah, dia pekerja kedai depan tu nak hantar tong gas, suami tak ada kat rumah, kan, ya, dia isteri je. Hantarlah, tapi tak payah masuklah, letak kat luar tu, kan. Letak je kat luar tu. Nanti kita, isteri kita ambil tong gas kat dalam, keluarkan benda tu. Tak payah, kan. Okey. Tapi kalau seandainya ada orang nak datang repair lampu lah, betulkan pipe ke dan sebagainya, kan, sebaik-baiknya mana suami kena ada kat rumah lah, macam tu. Tak, maaf lah tuan, saya tak ada kat rumah, boleh tak datang hari lain? Kan, boleh datang hari Sabtu ke, hari Ahad ke datang. Yang ada isteri seorang je. Jadi tak manis lah orang pandang je tu, tak elok lah. Apa-apa hal nanti takut berlaku apa-apa, kan. Macam tu. Tapi ada juga perempuan-perempuan kadang-kadang, kan, perangai yang tak elok ni. Dia bawa masuk lelaki ke dalam rumah suami dia. Jadilah benda yang tak elok. Baik. Kemudian berkata Imam Nawawi, kan, qala Imam Nawawi rahimahullah taala, la yu'azzanu ahli ahadin takrahunahu fi dukhulil baitikum wa julusu fi manazilikum. Janganlah sama sekali seorang isteri mengizinkan seseorang yang kamu benci masuk dan duduk ke dalam rumah kamu. Jangan seorang isteri mengizinkan seseorang yang kamu benci. Memang suami memang tak sukalah lelaki tu. Dan suami pun kenal lelaki tu. Memang tak suka, akhlak dia tak baik, tak bagus. Perangai tak elok. Apalagi dia nak masuk rumah kita pula. Memang tak elok lah. Kemudian yang seterusnya,
wa antahfaza syarafahu wa tasunu ardahu wa tuhafazu min malihi. Kemudian perkara yang seterusnya 3.2.2.3 menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala khairi ma yaknizu ar-rajulu al-mar'atu salihatu allati iza nazara ilaiha sarratha wa iza amaraha ata'atha wa iza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kan maukah kamu aku tunjukkan sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Ala adullukum ala khairi ma yaknizu rajulu." Tak. Nabi kata, tak aku tunjukkan kamu kan sebaik-baik sesuatu benda yang disimpan oleh lelaki dalam rumah dia. Maka Nabi kata, al-mar'atu salihah, perempuan yang soleh, perempuan yang baik. Allati iza nazara ilaiha sarratha, yang mana lelaki perempuan tadi apabila ditilik kepada dia, dipandang pada dia, maka sarratha, maka menyukakan dia, menyukakan akan suami dia. Wa iza amaraha atau atha, dan apabila diperintah akan dia, disuruh atau atu, maka dia taat akan perintah suami dia. Wa iza ghaba anha, dan apabila gaib ia daripadanya, gaib ia daripada mana suami tadi, gaib daripada isteri dia, hafizathu fi nafsiha wa malihi, nescaya dipeliharakan dia akan dirinya, wa malihi, dan juga harta dia, dipelihara akan dirinya perempuan tadi, fi nafsiha, dirinya, ha dhamir tu, ha gulung tu, dhamir pertama tu ditunjuki kepada perempuan, fi nafsiha, pada dirinya perempuan, wa malihi, dan pada hartanya, nya tu suami, ganti dhamir, ganti nama diri yang kedua, wa malihi, mana dia menjaga akan harta suami dia. Tak dinafikan ada juga perempuan-perempuan yang ada harta. Bukan makna orang kata perempuan tak ada harta. Apalagi kalau perempuan-perempuan yang orang kata yang memang berharta kan. Memang perempuan tu berharta. Memang harta contoh daripada mak ayah dia memang orang kaya. Ataupun memang dia ni jenis orang berharta, ada duit. Orang ada berkejaya lah. Gaji besar. Gaji besar kan. Pengarah syarikat, CEO pengarah syarikat, ataupun pengarah sesuatu jabatan, kan gaji besar. Tak? Kalau ikutkan, dia tak berharap sangat pada gaji suami dia, gaji cepat. Duit dia banyak. Duit banyak. Kalau dia tak kahwin pun tak ada masalah. Memang harta dia banyak. Tapi tak kahwin, tak sempurna lah. Kan? Ada di kalangan perempuan ni kadang dia tak suka nak kahwin. Leceh dia kata berkahwin ni. Sedangkan kahwin tadi orang kata menyempurnakan agama kita. Kahwinlah kamu, maka sempurnalah agama kamu. Bila tak kahwin, maka agama tak sempurna. Tapi mereka lebih suka memilih kepada hidup membujang. Kan ada yang kita dah bincang sebelum ni kan. At-tabattul kan. At-tabattul, hidup membujang. Islam tak menggalakkan kepada hidup membujang. Islam menggalakkan cari pasangan, berkahwin. Betul tak kan? Macam tu. Kalau dia tak mampu mencari pasangan, maka mak ayah dia kena bantulah. Mak ayah dia bantu kan. Anak dia tadi anak perempuan, anak perempuan. Ada juga kadang anak lelaki pun kadang-kadang masalah juga. Ada juga anak lelaki kadang pemalu, ada juga pemalu. Bukan anak perempuannya pemalu, lelaki pun malu. Ada kadang perempuan tak pemalu, lelaki pemalu. Itu yang payah kan. Perempuan lah lebih daripada lelaki. Lelaki asyik duduk tekung dalam bilik je. Duduk dalam bilik. Kan? Bila time makan kan keluar. Kan? Bila ada keperluan baru keluar. Kalau tak duduk dalam bilik. Terkunci dalam bilik. Perempuan duduk kat luar. Itu zaman sekarang tu, zaman sekarang. Dah terbalik. Lelaki duduk terperap dalam bilik, perempuan keluar. Macam tu. Jadi apabila ada gaib, iza ghaba anha, apabila gaib dia daripada suami isteri dia,
hafizathu bi nafsiha, maka dipeliharakan harta dirinya sendiri dipelihara, kemudian harta suami ni pun dia dijaga tuan. Kalau disebut dalam kitab apa tu? Kalau disebut dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam bab nikah, kita bawa kitab tu. Dalam bab nikah disebutkan bahawa perempuan yang soleh itu diumpamakan seperti burung gagak yang berwarna putih. Burung gagak yang berwarna putih. Kan? Susah tak kita nak mencari burung gagak berwarna putih ni? Memang susah. Memang susah. Kerana biasa gagak warna hitam. Betul tak? Biasa gagak warna hitam. Mana ada gagak warna putih? Kalau ada gagak warna putih tu gagak albino. Albino. Macam ular lah. Ular kan biasa warna ular batik-batik kan. Ular hitam, batik-batik, ular sawah lah macam tu kan. Sekali kita jumpa juga ular albino kan. Lelaki tu kan ada kan, orang Malaysia pun ada kan. Malaysia albino, warna kulit dia cerah kan macam tu. Ada, tapi jumlahnya tak banyak lah je. Sikit je jumlah dia. Macam tu. Baik. Kemudian persyaratan hak-hak anak untuk mak bapak pula. Macam mana pula hak anak? Tashri'ul huququl aulad wa aulad wal walidaini. Pensyariatan hak-hak anak-anak dan juga mak ayah. Faqad ujibat Islam alal aba wa li auladihim. Kan? Maka sungguh diwajibkan dalam konteks Islam ke atas ibu bapa dan bagi anak-anak. Apa benda yang wajib kepada bapa pada anak? Pertama, nafkah. Nafkah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in aradna lakum fa'atuhunna ujurahunna, dan apabila kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kemudian jika mereka ni siapa? Isterilah, para isteri-isteri. Bila mereka menyusukan anak kamu, anak si suami, maka berikanlah kepada mereka upah dia. Mana upah pada isteri tadi kena bagi. Macam tu. Fa in aradna lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala telah wajibkan bagi bapa memberi upah pada ibu yang menyusui anaknya sebagai nafkah anak tersebut. Wajib bagi nafkah. Sebabnya bila contoh kalau kes-kes perceraian kan, tu macam-macam lah tutup nafkah tu. Macam lah. Nafkah iddah lah, nafkah tertunggak lah, nafkah ni lah, nafkah macam-macam dituntut. Bila berlaku kes perceraian kan, macam tu. Baik. Kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi macam mana tuan? Nabi daripada kecil lagi dah dinyusukan oleh ibu susu. Contohnya salah satunya ialah Halimatus Sa'diyah kan. Halimatus Sa'diyah. Pada mulanya Halimatus Sa'diyah tak nak menyusukan Nabi. Sebab Nabi ni kepada golongan miskin, orang miskin. Biasanya golongan-golongan orang perempuan Arab daripada Arab Badui ni, keluar daripada kota Mekah ni, mereka biasanya akan masuk kota Mekah untuk mencari anak-anak kecil untuk mereka susukan. Dan kalau boleh cari keluarga yang kaya. Kalau boleh dapat cari keluarga yang kaya. Bila keluarga kaya, maka dia punya upah lebih lah. Nabi ni keluarga miskin. Nabi keluarga miskin. Jadi mungkin upah dia ada tapi tak banyak lah macam tu. Jadi permulaannya Halimatus Sa'diyah ni dia tak nak menyusukan Nabi. Tapi selepas tidak ada anak-anak ataupun budak yang dapat dia susukan, kerana semua budak ni telah pun diambil oleh perempuan-perempuan lain untuk disusukan. Jadi tak ada siapa yang Halimatus Sa'diyah nak susukan. Jadi yang last yang ada ialah Nabi. Pada mula dia nak balik. Jadi dia tak nak balik dengan tangan kosong. Jadi akhirnya diambillah baginda Rasulullah untuk jadikan kepada anak susu kepada Halimatus Sa'diyah. Macam tu. Jadi bila jadi anak susu ataupun ibu susu, maka berubahlah kehidupan Halimatus Sa'diyah. Kalau sebelum ni dia pun bukannya kaya sangat pun, orang miskin juga. Jadi bila dia menyusukan Nabi, mana tambah rezeki dia. Kalau kambing ni tu bertambahlah kambing dia.
Kalau dia punya saya ada tanaman-tanaman tu, bertambah-tambahlah tanaman-tanaman dia. Hasil daripada keberkatan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ada di kalangan kita ni yang memang ada ibu susu. Macam abang saya dia memang daripada kecil lagi memang keluarga angkat daripada Melaka dah ambil dia daripada kecil lagi. Mana dia ada ibu susu dia. Bila ibu susu, kemudian yang ibu di susu ni pula ada juga ambil anak lain lagi. Dia bukan ambil abang saya seorang je, yang keluarga belah lain pun dia ambil. Jadi bila dah keluarga belah lain ni, maknanya bila kotak dia dah besar, mana tak boleh kahwin dah. Dia tak boleh kahwin. Sebab apa? Mana adik-beradik satu ibu susu. Adik-beradik satu ibu susu, memang tak boleh kahwin. Dia syaratnya untuk jadi mana kira jadi ibu susu ni, maknanya 5 kali suapan. Suap lah, mana dia minum tu sampai puas tu 5 kali. 5 kali. Kalau dia minum 5 kali tak puas, maka tak kira. Tak dikira lah. Dia mesti 5 kali. Dia menetek tu 5 kali lah. Mana 5 kali kenyang, maka dah jadi ibu susu lah. Mana kalau anak-anak yang lain tadi, maka dia tak bolehlah berkahwin dengan anak kepada perempuan susu tu. Boleh kan? InsyaAllah. Baik. Kubur dah. Okey lagi. Guna saya nak jawab yang cikgu soal lagi tu. Baik. Kemudian memberi pendidikan pengajaran terbaik. Okey, memberi pendidikan dan pengajaran terbaik dalam hal ibadah dan juga akhlak. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Dia kata, kalau sebut dalam bahasa Arabnya, husnul tarbiyah wa ta'dib alal ibadah wal akhlak. Bagus tarbiyah, pendidikan, wa ta'dib dan adab alal ibadah, dalam ibadah, wal akhlak dan juga akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, adibu awladakum ala salasi khisalin. Hubbu nabikum wa ali baitihi wa qiraatul Quran. Wa qiraatul Quran. Kan? Nabi SAW berkata ataupun bersabda, adibu auladakum, adabkan oleh kamu akan anak-anak kamu ala salasi khisalim, di atas 5 ataupun 3 perkara. Adabkan, adab tarbiyahlah, didiklah. Didik oleh kamu akan anak kamu tu 3 perkara. Mana 3? Pertama, hubbu nabiikum. Hubbu ataupun cinta oleh kamu, cinta kepada Nabi kamu. Mana ajar anak-anak kita ni cinta kepada Nabi, sayang pada Nabi, kenal Nabi. Jangan anak kita tak kenal Nabi, tak cinta Nabi. Lebih cinta dan kenal lebih kepada selebriti, pelakon-pelakon Korea. Itu lebih dia cinta lah, lebih sayang, dia suka. Datang pelakon Korea, terpekik terlolong. Saya tengok tu. Kan yang jenis suka cerita Korea kan, bila Korea datang je ke sini, yang ada macam kena histeria pun dia tu. Histeria dah macam orang gila dah. Terpekik terlolong pelakon Korea datang. Nampak? Mana dia lebih cinta, lebih suka pada pelakon Korea tu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi tak dididik dengan cinta pada Nabi, tapi dididik dengan cinta kepada keduniaan. Kemudian wa ali baitihi, dan ahli keluarga baginda Rasulullah SAW. Cinta pada Nabi, cinta pada ahli keluarga baginda Nabi, wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Dan membaca Quran. Hadis ni ada sambungannya lagi. Dan hadis ni sambungnya kalau tersilap dia punya makna dia. Kerana sesungguhnya orang-orang yang menghafal Quran, kan, maka ianya boleh memberi syafaat kepada orang lain. Kalau sebut dalam hadis tadi lah. Tapi di sini tak disebut dia punya sambungan hadis ini. Baik, kemudian waqala alaihi salatu wasalam, dan bersabda baginda Rasulullah SAW, ala kullukum ra'in wal mas'ulun an ra'iyatihi. Wal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum.
Wal abdu ra'in ala mali sayyidi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya apa tu kan? Maksudnya Nabi kata, ingatlah kamu semua adalah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap jagaan kamu. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahui oleh kamu adalah penjaga. Kamu adalah ketua ataupun penjaga, dan kamu akan ditanya tentang rakyat kamu, apa benda yang kamu jaga. Par amir allazi 'alan nasrain. Dan ketua atau amir itu di atas manusia itu adalah penjaga. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya tentang rakyat dia. Wa rajulun ra'in ala ahli baiti. Lelaki itu adalah penjaga ataupun pemelihara di atas keluarga ahli dia. Wa huwa mas'ulun anhum, dan mereka juga akan ditanya tentangnya. Wal maratu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Perempuan pula adalah penjaga di atas keluarga ataupun dalam rumah suami dia. Ba'liha mana suami dia. Wa waladihi, dan anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia yang perempuan tu pun akan ditanya tentang benda yang dijaga. Wal abdu ra'in ala mali sayyidi. Hamba pula penjaga kepada harta said dia. Hamba penjaga kepada harta said. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia juga akan ditanya daripadanya. Ala, ketahuimu, ingatlah, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kamu adalah penjaga, dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kamu jaga. Apa yang dijaga kan? Semua besok akan dipersoalkan ataupun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, insya-Allah. Okey, hari itu kita lihat soalan hari itu daripada cikgu. Cikgu tanya apa itu? Berkenaan dengan berlaku perceraian kan? Berlaku perceraian suami isteri. Lepas tu suami tadi murtad. Betul tak? Okey, suami tu murtad. Apa yang berlaku tuan-tuan? Okey. Saya ada tengoklah dalam internet. Saya ada bawa dua jurnal. Ada dua jurnal ni. Satu jurnal yang ditulis oleh Siti Zalia Ibrahim, kemudian Nosarah Tajul Urus, dan Dr. Muhammad Faisal Muhammad. Okay? Tajuknya perpindahan agama dan kesannya terhadap komuniti. Okay? Satu sorotan terhadap kes-kes murtad dan masuk Islam di Malaysia. Ni kita silap jurnal ni keluarkan oleh mana punya jurnal ni? State Islamic University of Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sultan Taha Saifuddin Jambi disebut dalam, tapi dia tulis benda ni berkenaan dengan mahkamah di Malaysia. Walaupun dia daripada Indonesia, tapi dia punya bahan kajian ni ialah di Malaysia. Berkenaan dengan kesan terhadap nafkah. Kalau seandainya suami itu murtad ataupun keluar daripada Islam. Dia sebut di sini, dia kata di muka surat 47 dia sebut, kesan pertukaran agama terhadap nafkah diambil kira dari suami yang murtad, isteri atau isteri yang murtad, atau suami isteri murtad secara bersama. Dia ada dua tu, ada tiga. Pertama suami murtad, yang kedua isteri murtad, yang ketiga dua-dua murtad. Melihat kepada suami murtad, dalam mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Hambali berpendapat suami yang murtad masih berkewajipan memberi nafkah kepada isteri yang masih muslim. Masih bagi. Muka surat 47 lah. Kan? Dia ada tulisan ni, siapa yang tulis ni memang sebut bawah ni. Okay? Jadi melihat pada suami murtad, mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat suami murtad masih berkewajipan memberi nafkah kepada isteri yang masih muslim. Ini kerana perpisahan berlaku disebabkan oleh perbuatan suami. Jadi perpisahan tadi disebabkan suami, bukan isteri. Sampai disebabkan oleh suami, maka si suami wajib memberi lagi. Memberi nafkah tadi. Tetapi biasanya biasa suami akan mengelaklah.
Kan? Balik aku nak bagi apa? Nak bagi kan? Aku pun bukan orang Islam lagi. Saya ada tanya dengan hakim mahkamah, kan? Saya ada WhatsApp lah je tu. Dia kata, kan, benda ni perlukan kepada perintah mahkamah, gitu. Mesti ada perintah mahkamah. Dan kes ni mesti dibicarakan di mahkamah sivil. Dia tak boleh di mahkamah syariah. Kalau mahkamah syariah, dia hanya bidang kuasanya untuk orang Islam saja. Sebab sekarang ni dah melibatkan orang bukan Islam, mana suami dah murtad, bukan Islam. Jadi benda ni kena fight di mahkamah sivil lah. Mahkamah sivil. Mana mahkamah sivil dia akan keluarkan sesuatu perintah untuk mewajibkan suami itu membayar. Macam tu. Okay? Kita baca balik. Jadi melihat pada suami yang murtad, mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki berpendapat suami yang murtad masih berkewajipan memberi nafkah kepada isteri yang masih muslim. Ini kerana perpisahan berlaku disebabkan suami. Bagi isteri yang murtad, kalau isteri pula murtad macam mana? Mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi bersepakat bahawa isteri yang murtad tidak berhak lagi untuk mendapatkan tanggungan daripada suami yang muslim. Ini kerana isteri adalah penyebab kepada pembubaran ikatan perkahwinan tersebut. Kalau isteri pula murtad, suami tak perlulah nak bayar lagi nafkah. Sebab dia dah keluar dari Islam. Dan pembubaran tadi berlaku disebabkan isteri itu, bukan disebabkan suami. Okey. Kemudian ini kerana isteri adalah penyebab kepada pembubaran ikatan perkahwinan. Dan bagi suami isteri murtad bersama macam mana? Dia ada 3 tadi kan. Bagaimana pula kalau suami isteri murtad bersama? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat si isteri tidak lagi menerima apa jua bentuk nafkah daripada suaminya. Ini kerana si isteri dengan riddah mana murtad tersebut telah dianggap sebagai derhaka kepada suaminya. Walaupun pada masa yang sama suami juga murtad, macam tu. Walaupun dalam masa yang sama suami isteri murtad, dua-dua murtad, pun tak wajiblah. Si isteri tak wajib lagi menerima apa jua bentuk nafkah pada suaminya. Ini kerana si isteri tersebut dianggap sebagai derhaka kepada suami. Itu juga dengan anak-anak tadi kan. Kalau ada anak, ini pun perlu pada perintah mahkamah. Perlu perintah mahkamah. Sebab kalau tak ada perintah mahkamah kan dia buat tak tahu je. Maknanya ayah murtad, anak tak murtad, ayah murtad. Kalau tadi suami murtad, isteri tak murtad. Bagaimana pula hubungan ayah dengan anak? Ayah murtad, anak tak murtad. Itu. Jadi anak tetap wajib menerima nafkah daripada ayah dia walaupun ayah dah murtad. Dan biasanya perlukan kepada perintah mahkamah lah. Kalau tak ada perintah mahkamah, dia buat tak tahu je. Macam tu. Kemudian berhubung dengan murtad suami pula, ia juga tidak terdapat peruntukan khusus dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam tentang kesannya terhadap nafkah isteri. Walau bagaimanapun, pentafsiran dibuat berdasarkan pada Seksyen 56 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah. Enactment ni pada tahun 1984 menjelaskan si isteri yang diceraikan tanpa alasan yang utuh. Ni disebut dalam enactment Seksyen 56 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah punya. Si isteri yang diceraikan tanpa alasan yang utuh boleh memohon nafkah dan mut'ah daripada suaminya melalui mahkamah syariah. Ungkapan diceraikan tanpa sebab yang utuh seharusnya diperjelaskan pengertiannya sehingga boleh meliputi riddah ataupun murtad suami. Mana dalam kolom tu dia tak sebut murtad. Dia tak sebut murtad, mana dia sebut hanya isteri diceraikan tanpa sebab yang utuh, dia kata. Tanpa sebab yang utuh. Jadi kata-kata sebab yang utuh ni diumum. Boleh kita tafsirkan dengan makna murtad. Macam tu. Boleh tafsirkan dengan mana murtad. Mana bila isteri suami murtad, mana terbubar perkahwinan. Perkahwinan terbubar. Mana seolah macam isteri tadi diceraikan oleh suaminya tanpa sebab yang utuh. Macam tu.
Jadi ungkapan diceraikan tanpa sebab diutuh seharusnya diperluaskan pengertian sehingga boleh meliputi ridah suami. Ini kerana murtad bukanlah alasan diakui sebagai sesuatu yang patut. Oleh itu seorang lelaki yang telah murtad pada hakikatnya telah menceraikan tanpa sebab yang patut. Nampak? Mana kalau suami murtad ni maka dikira macam telah menceraikan isteri dengan sebab yang tak patutlah je tu. Maka wajarlah dia bertanggungjawab di atas pembubaran tadi. Sama ada segala nafkah yang belum diselesaikan termasuk nafkah iddah bekat isteri. Baik, kemudian akhirnya kesan murtad bapa terhadap nafkah anak. Seksyen 72 kurungan 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah 84 menjelaskan adalah menjadi kewajipan seorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain. Okey, kalau ikut undang-undang Islam lah. Mana si ayah tadi wajib tak? Walaupun dia murtad, wajib juga dia bagi. Sama ada anak itu dalam jagaan dia ataupun jagaan bekas suami isteri dia, macam tu. Ataupun bukan dalam jagaan bekas isteri, mungkin jagaan pada ahli keluarga bekas isteri. Sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran. Sebagaimana munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya ataupun membayar kos. Gitu. Okey. Yang dalam ni pun lebih kurang sama jugalah. Ni pun dalam jurnal semua, jurnal-jurnal lah saya petik. Yang ni pun lebih kurang sama macam tadi jugalah. Okey. Dia pun sama juga. Sama dengan ni. Tapi dia tulisan ni bentuk lain. Dia punya font dia lain. Okey, itulah jawapan tadi cikgu. Boleh InsyaAllah boleh terima. Okey. Soalan lain? Ada? Saya bawa juga buku enamel ni. Ni Negeri Sembilan punya. Cari-cari tak jumpa pula. Boleh cari-cari tak jumpa pula kolom dia tu. Yang section berapa tak tahu. Saya kadang-kadang pakai yang benda ni. Ini undang-undang keluarga Islam kadang pakai juga. Lepas lagi bila jadi timbalan pendaftar tu pakai. Dan masa kita kena rujuk. Sesekali kena tengok je lah benda tu. Malah ada masanya ada kursus. Ada kursus ataupun bengkel berkenaan ni. Biasanya hakim lah, hakim. Yang bekas dulu yang kerja pejabat agama siapa? Yang KPP pejabat agama dulu. Yang bagian pendakwaan. Ingat tak? Sekarang dah jadi jabatan kan? Jabatan pendakwaan dia keluar pada pejabat agama. Ghazali ada seorang lagi tu. Dia jadi hakim mahkamah. Dah lupa je. Kadang ada datang buat bengkel. Tapi bila PKP ni banyak benda tangguh. Tak dapat buat apa, PKP tak ada apa. Banyak benda program tak boleh. Kalau lepas ni dapatlah sambung balikan mana-mana yang perlu. Walaupun kita tak ada sial lagi, tapi benda-benda macam ni pun bila kita ngajar pun perlu juga. Dia rujuk balik tengok. Okey, ada soalan lain tak? Tuan. Tak ada? Kalau tak ada kita tutup insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qina as-sariqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fa'lana arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.